السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi dan bersama hadir Syarudin, ikhwati fillah, muslim musliman yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita sedang bincangkan ayat yang ke-12 hingga berikutnya dari surah As-Saffat. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal ajibta wa yaskharun wa idza dzukiru la yadhkurun وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Bahkan kamu menjadi hairan terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila diberi pengajaran, mereka tidak mengingatinya. Dan apabila mereka melihat satu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapa-bapa kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan dihina. Maka sungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja, tiba-tiba mereka melihatnya. Silakan rahmati dan dikasihi sekalian, pada yang lalu kita telah bincangkan bahawa Allah menjelaskan manusia dicipta daripada satu yang lemah dan hina. Inna khalaqnahu min tin lazib. Madailah untuk kita hilangkan perasaan dalam diri kita yang ujub, hebat pada diri kita, rasa kita hebat, tuan-tuan. Madailah kita tahu kita ni pernah keluar daripada saluran yang sama dengan saluran mengeluarkan najis sebanyak 2 kali. Sekali daripada ayah kita masuk ke dalam rahim ibu kita sebagai fetus mani, dan kemudian keluar lagi sekali dari saluran najis ibu, saluran buang kecil ibu itu untuk jadi manusia, terlihat kita ke muka bumi. Maka madailah dengan kesedaran ini untuk merasa lemah dan hinanya diri kita, tuan-tuan. Kata Mujahid, Sa'id bin Jubair dan Dhahak, maksud tinil lazib ini tanah liat yang melekat satu sama lain. Jadi Ibn Abbas dan Ikrimah pula berkata ialah tanah liat yang melekit. Lekit dalam arti kata lekit kalau letak di tangan. Bal ajibta wa yaskharun. Kamu merasa hairan terhadap keingkaran dan mereka menghina kamu. Dalam satu tafsiran, tuan-tuan, iaitu kamu ni merasa hairan Muhammad kepada pendusta-pendusta yang mengingkari kebangkitan itu, sedang kamu meyakini, mempercayai apa yang diberitahu oleh Allah SWT tentang perkara yang menghairankan mereka, iaitu Allah ni maha berkuasa menghidupkan kembali jasad-jasad selepas ia hancur. Dan keadaan mereka adalah terbalik daripada dirimu, kerana kamu masih yakin, mereka ni merasa hairan, menganggap benda tu sebagai dongeng, menganggap benda tu uluk-uluk. Qatadah berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni masih hairan ketika anak-anak golongan Quraisy ini, manusia ni yang terdiri pada golongan yang sesat, mengolok-olokkan perkara yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'au ayatan, kalau mereka melihat satu tanda kuasa Allah, mukjizat yang berlaku, yastaskhirun, mereka menghina. Kata Qatadah pula, kata Mujahid dan juga Qatadah, mereka mengolok-olokkan segala bukti yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Mereka berkata ini tak lain merupakan sihir yang nyata. Apa yang kau bawa ni Muhammad hanya merupakan sihir yang nyata. Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna la mab'uthun aw aba'una al-awwalun. Apakah kami telah mati menjadi tanah, tulang belulang dah hancur, maka akan dibangkitkan kembali? Itu juga bapa-bapa kami, datuk nenek moyang kami. Mereka menganggap perkara ini mustahil, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ini satu daripada
tafsiran para ulama. Setengah para mufassir sebagai contohnya Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir Tanwir mengatakan bahawa ayat ini bal ajib tawa yaskharun. Ajibta ni bukan saja merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia mungkin juga merujuk kepada setengah golongan kafir. Jadi mereka ni merasa takjub tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah ditujukan kepada salah seorang daripada mereka. Ajib tawa yaskharun. Maka ini betul juga maksud di sini. Jadi ajibah ataupun perkataan u'jibah ini, a'jaba yu'jibu, turut digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagai contohnya dalam hadis yang lain bila penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la ya'jibu min rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allahu al-qatil fayastashhid. Allah merasa kagum kepada dua orang hamba-Nya, iaitu mereka berdua ni berbunuh-bunuhan. Seorang bunuh yang seorang lagi. Yang mati itu merupakan seorang Muslim, maka matinya masuk syurga lah kerana dia mati syahid. Yang bunuhnya pada asal itu merupakan seorang kafir. Jadi dia kafir, dia bunuh orang beriman, maka tentulah asalnya dia dikenakan hukuman neraka lah. Tapi dia masuk Islam dengan hidayah Allah SWT, dia masuk Islam. Dan kemudian bila dia masuk Islam, dia bertawad atas dosa-dosa yang lalu. Al-Islam yajubu ma qablahu aslamta ma ala ma aslafta min khairin. Artinya semua dosa yang telah dilakukan berguguran sebelum Islam tidak dikira oleh Allah SWT. Artinya dia masuk fresh, dia masuk Islam, dikira satu chapter baru dalam hidupnya. Kebaikan semua dihitung, keburukan semua digugurkan. Itu hebatnya kalau kita dapat mengislamkan orang lain, tuan-tuan. Terang kawan mereka, kamu ni seorang yang baik. Kalau kamu masuk Islam, amalan dan kebaikan kamu semua akan dihitung oleh Allah SWT. Keburukan yang pernah kamu buat semuanya dilupuskan. Nak tak? Gunakanlah hujah-hujah yang mantiqi, tuan-tuan, yang logik, supaya mudah untuk mereka ni masuk Islam dengan cara yang paling hikmah. Bacalah buku Fiqh Mu'allaf. Fiqh kefahaman untuk mengajar. Fiqh berinteraksi dengan non-Muslim pun boleh. Fiqh bagaimana nak mengajak orang bukan Islam kepada Islam dengan cara yang paling hikmah. Dua buah buku ni sangat penting untuk kita miliki, terutamanya pada zaman ketika Islam pada hari ini berbagai-bagai usaha untuk merobohkannya. Panduan untuk mengajar non-Muslim kepada Islam. Fiqh berinteraksi dengan non-Muslim dan juga Fiqh Mu'allaf karangan Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir hafizahullah. Milikilah kedua kitab ni, tuan-tuan, yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi seorang kafir dibunuh orang Islam, logiknya dia akan masuk neraka. Tapi dengan izin Allah, hidayah Allah, tidak siapa yang dapat menghalang dia masuk Islam dan perbaiki Islamnya. Kemudian dia pula berjihad di jalan Allah SWT fisabilillah dan mati syahid. Dahulu dia bunuh seorang Muslim, kini dia pula mati syahid di jalan Allah SWT. Maka kedua-duanya masuk dalam syurga Allah, dan Allah merasa kagum terhadap dua orang hamba ini. Kagum ni bukan kagum macam kita kagum manusia, tuan-tuan. Tapi maksudnya di sini iaitu kekaguman Allah SWT dalam arti kata Allah SWT menyayangi, nak kita kagum terhadap apa yang berlaku, rahmat Allah yang menguasai segala-galanya itu. Ini bab yang nak dijelaskan untuk kita faham. Begitu juga dalam hadis tentang seorang Ansari, seorang sahabat Nabi SAW, yang telah ditanya oleh Nabi, siapakah yang boleh membawa manusia ini menjadi tetamu di rumah. Nampaknya dia menjadi menyatakan kesanggupannya. Bagilah saya Nabi SAW peluang untuk meraihkan tetamu ni. Maka tetamu tersebut pergilah ke rumahnya. Sampai saja rumahnya, isterinya beritahu tiada makanan. Bayangkan tuan-tuan dimuliakan sekalian, para sahabat ni merupakan golongan awal Islam. Islam berkembang dengan kelebihan mereka dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan mereka sederhana. Balik rumah tidak ada makanan. Apa yang berlaku? Dia menyuruh isterinya untuk menghidangkan makanan malam, suruh anak-anak mereka tidur, dan kemudian yang suami ni buat-buat pula padamkan lampu seolah-olah macam lampu tu rosak, dan usaha untuk repair balik semula. Umpamanya lilin lah atau pelita sumbu ke. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, dalam kegelapan itu si tetamu makanlah, sedangkan seisi rumah tidak makan langsung, menghargai, meraihkan tetamu yang telah
disebutkan Nabi SAW ataupun ditawarkan Nabi SAW siapa yang nak membawa pulang hamba Allah ini. Kalau kita bagaimana tuan-tuan? Sanggup tak? Makanan di rumah banyak pun susah nak menerima kedatangan tetamu kan tuan-tuan, padahal tetamu datang nama rahmat. Jadi dalam kes ini, bila datang sembahyang subuh keesokan hari, maka Nabi SAW telah bersabda kepada tuan rumah yang begitu dermawan, begitu berterima rasa, begitu hebat pengorbanannya, ajiballahu min sani'ikum. Allah SWT telah merasa takjub. Allah SWT maknanya merahmati. Allah SWT gembira dengan pelakuan kamu mengutamakan jiran yang datang, mengutamakan tetamu yang datang walaupun kamu sendiri pun tidak ada makanan. Ikhwati billah, muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi demikianlah yang dimaksudkan dengan perkataan ajibah. Tapi ada satu perkara yang kurang baik di dalam perkataan ajibah ni bila disampaikan kepada satu perkara yang dinamakan sebagai ujub. Ujub ni pernah kita bincangkan dahulu dalam surat Taubah. Wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dalam peperangan Hunain, ketika kamu rasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Walaupun di sini ajib tawayaskarun merujuk kepada Nabi Muhammad SAW ataupun di kalangan musyrikin yang masih takjub, tapi bila kita pindahkan kepada satu perkataan baru, ujub, jadi ujub. Ujub ni bahaya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Ujub ni artinya, kalau kita nak terjemahkan, bangga pada diri sendiri, merasa hairan terhadap diri sendiri sebab satu hal. Barangkali dia kena mana dengan peribadi, dengan kumpulan keluarga, dengan kelompok tertentu, golongan dan sebagainya. Dan penyakit ujub ni merupakan satu sifat mazmumah yang kalau dibesarkan dalam hati tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dia akan merosakkan amalan kita. Jadi contohnya kita lihat dalam surah At-Taubah yang lalu, perangan Hunain, orang Islam merasa bangga bilangan mereka ramai, tapi bilangan ramai itu falam tughni ankum syai'a, akhirnya tidak memberi apa-apa manfaat kepada mereka. Mereka bertempiaran lagi bila disergah, di ambush oleh kumpulan kabilah Thaqif. Pernah kita bincangkan dahulu. Ujub ni berlaku kadang-kadang tanpa kita sedar. Kita bangkit malam untuk tahajud, dah baiklah, tiba-tiba tengah sembahyang diganggu oleh iblis, syaitan. Kamu lah orang paling hebat dekat daerah ni, kamu seorang je bangun tahajud. Tengok hujan gelap, sejuk, tapi kamu seorang je bangkit. Boleh datang ujub tuan-tuan di mulia sekalian. Kita pergi ke masjid, sembahyang berjemaah 5 waktu, dan di timbul ramai orang Islam di kawasan ni, saya seorang je datang nampaknya. Mula ujub datang menyerang diri kita tuan-tuan. Jadi Allah SWT cukup benci sifat ujub ini. Kita dapat lihat sebagai contohnya tuan-tuan, perasaan ujub ini berlaku kepada golongan kafir, contohnya Yahudi. Kita baca surah Al-Hashr. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Mereka menyangka bahawa benteng-benteng mereka, bena itu dapat menahan, memberi perlindungan kepada mereka, tapi Allah telah menimpakan kepada mereka daripada arah yang tidak terfikir dalam fikiran mereka, tidak terlintas dalam fikiran mereka. Ini golongan Yahudi. Itu juga pada hujung surah Al-Kahfi, tuan-tuan dimuliakan sekalian, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada di kalangan manusia ni yang dia berbuat salah tapi dia menyangka betul. Bahayanya tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dalam hadis, walaupun hadis ini dhaif, tapi dia sebut oleh para ulama tentang perkara-perkara yang membahayakan. Thalathun muhlikatun, syuhul muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsi. Ada 3 perkara yang akan merosakkan diri kamu. Yang pertama, kedekut yang diikuti sangat. Yang kedua, hawa nafsu yang diperturutkan. Dan yang ketiga, rasa kagum seseorang itu kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, kebinasaan itu terletak pada 2 perkara, iaitu putus asa daripada rahmat Allah, dan yang kedua, merasa ujub terhadap amalan kita sendiri. Ini pentinglah tuan-tuan, untuk mengelakkan penyakit ujub menimpa diri kita dan menimpa masyarakat kita. Penting untuk kita uraikan dari perspektif Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Sangat menarik untuk kita fahami. Biarlah tuan-tuan kita kaji ilmu kejiwaan ni, jangan sibuk saja kita mendalami kalimah Quran tapi kita lupa kepada asasnya Quran ditujukan untuk diri kita.
Jangan ada perasaan ijab, ujub terhadap diri kita sendiri sehingga ia meluputkan semua nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan lihat penyakit ini lebih lanjut dan cara merawatnya seperti dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.